Kita akan bersama dengan Cik Wan Rusili Abdul Majid, Fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di konti saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tetap manis kan? Walaupun pagi-pagi tak tahulah sempat sarapan ke tidak kan. Tapi Alhamdulillah hari ini nak bersama dengan cikgu-cikgu, lecturer-lecturer, profesor-profesor Ya, yang membuat kelas online. Dan ya. hari ini tajuk kita tentang kelas online, hak dan tanggungjawab. Kalau kita tengok di dada-dada akhbar sekarang ni pun ada macam-macam lah kan, yang bercerita tentang, banyaklah cerita tentang kelas online. Dan kita nak hari ini nak kaitkan juga dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia Ya, yang betul. disambut pada 20 November yang lalu. Mungkin Mhm. awalan ini sebab kita pun bercerita selalu, Cik Wan akan bawakan tentang hak kanak-kanak dan sebagainya. Hari ini cerita tentang hak kanak-kanak sedunia, sedikitlah awalan permulaan kita sebagai mukadimah, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Yati. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama untuk bulan Disember, bulan yang terakhir untuk tahun 2020. Kita ingat Betul. dulu bila tiba tahun 2020 ni banyak yang hebat-hebat. Hebat Mm-mm. jugalah cabaran. Tapi saya suka Yati bawakan tadi. Istimewa. Yati Mm-mm. sebutkan perkataan istimewa. Tahun yang istimewa. Ya, Masya Allah. Tahun yang mencabar sudah pasti banyak keistimewaannya sebab diberikan kita ketabahan dan semangat luar biasa untuk kita tangani setiap cabaran, termasuk dengan tajuk kita pagi ni, kelas online. Banyak cabarannya untuk guru-guru yang Yati sebut tadi, pensyarah, profesor, pelajar, dan juga yang juga tidak kurang getir cabarannya ibu bapa. Yati ya, yang multitasking sekarang nampaknya ibu bapa lah ya, sebagai pendidik, sebagai motivator, guru disiplin pun ya, pembimbing Semua pun ya, semua sekali. chef kulinari pun ya Chef dah sekarang. kulinari pun ya. Mm-mm. Okey, alhamdulillah. Sedikit ya untuk berikan maklumat kepada pendengar, sahabat-sahabat pendengar kita. Yati sebut tadi tentang 20 November, setiap tahun akan diraikan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Dan kalau kita tengok Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1959 menerima deklarasi hak kanak-kanak pada tarikh berkenaan, dan sejak itu pada 1989, 30 tahun selepas itu, Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tarikh yang sama menerima konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Ya. Kalau kita tengok CRC itu, konvensyen berkenaan, artikel 28 jamin pendidikan asas, wajib Mhm. dan percuma kepada semua Oh, kanak-kanak Masya Allah. tanpa mengira latar belakang, tetapi setakat ini di Malaysia hanya yang memiliki kewarganegaraan sahaja yang diberikan, yang boleh mendapat akses kepada pendidikan percuma. Okey, pada 19 November yang lalu, alhamdulillah saya dan Dr. Muhammad Farid Syaran berpeluang mengikuti satu international forum dihadiri oleh pakar-pakar dan juga peserta dari seluruh dunia, dari Jepun, Tashkent, daripada Uzbekistan sendiri, untuk mengikuti satu forum berkaitan dengan cabaran dunia pendidikan setelah datangnya wabak COVID-19 ni. Dan dalam international forum itu dibincangkan bagaimana sebenarnya masalah kelas online ni bukan sahaja kelas dalam talian ni, bukan sahaja Di Malaysia. di Malaysia yang begitu mencabar, tetapi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara, isu global. Dan banyak perkongsian yang diberikan oleh pakar-pakar dalam seminar ataupun forum berkenaan bagaimana untuk kita atasi cabaran berkenaan. Yang penting ialah hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan. Maksudnya ibu bapa, guru, pendidik mesti mempunyai keupayaan luar biasa untuk pastikan kanak-kanak, kita tahu kanak-kanak bila tak ada cikgu kat depan macam-macam jadi. Betul. Nak kekalkan konsentrasi, nak kekalkan fokus, yang masih berangan-angan menganggap bahawa sedang bercuti panjang. Mereka rasa macam bercuti. Ya, itu semua sebenarnya dibincangkan ya dalam seminar berkenaan. Dan tajuk kita berkisar tentang hak. Kita dah sebut banyak kali, Yati, pendengar kita, bagaimana hak dalam Islam ni sangat serius sebab
sebab dia merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak ni perkara yang tak boleh dipermainkan, tak boleh diambil mudah sebab dia berkaitan dengan amanah. Dalam Quran kita diingatkan bagaimana Allah menyuruh kita supaya menyerahkan hak kepada yang berhak menerimanya. Bila kita sebut tentang kita kena serahkan hak kepada yang patut menerimanya, dalam konteks ni mungkin kita tumpukan kepada pelajar, kanak-kanak, maka itu membentuk tanggungjawab. Dan anak-anak sendiri memiliki tanggungjawab. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tanggungjawab mereka adalah untuk belajar. Semangat, motivasi, keperluan disediakan ibu bapa dan guru, dan kanak-kanak memiliki tanggungjawab berkenaan. Hari ini kita nak bincang tentang tanggungjawab guru untuk menyampaikan pendidikan walaupun banyak cabarannya. Ibu bapa kena terus bersedia walaupun kena multitasking yang kita sebut tadi, dan anak-anak pelajar juga terutama yang telah memiliki status mukallaf kena tahu mereka akan dipersoalkan di akhirat kelak, bagaimana mereka terus bersemangat, terus menggalas tanggungjawab sebagai pelajar tu dengan sehabis baik, kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana satu perkara sahaja. Bila orang beriman ataupun orang Islam ni abaikan tanggungjawab belajar, kesannya sangat-sangat besar kepada dunia Islam dan ummah seluruhnya. Itu sebagai mukadimahnya. Masya Allah, Masya Allah. Tadi saya suka bila Cik Wan Rusli sebut tentang anak pelajar ini juga kena tahu bila terutama mereka dah mukallaf, mereka ada tanggungjawab mereka terhadap apa yang mereka belajar. Jadi harapnya disebabkan ada pandemik ini, belajar dalam keadaan secara online dan sebagainya menjadikan mereka pelajar yang lebih matang. Ya, betul. Kan? Sebab betul. mereka Mudah-mudahan kan, insya-Allah kita doakan. Pastinya bila ada ujian ini dah tahap untuk meningkatkan darjat seseorang kan. Betul. Dan kalau kita lihat gangguan pada sistem persekolahan dan pendidikan adalah masalah dunia. Tadi Cik Wan Rusli dah sebutkan dah sudah menjadi trend masa kini, belajar secara online, atas talian, macam-macam perkara kita dah tengok kan. Betul. Berlaku setelah daripada awal hari tu kita mula dengan belajar online dan sampai sekarang sampai hari ini. Masih lagi. Dan gangguan yang berlaku itu memberikan impak yang lebih besar kepada kumpulan pelajar tertentu. Jadi kalau boleh ada penjelasan tak tentang ini? Sikitlah sebelum kita masuk kepada cabaran kepada ibu bapa, guru dan pelajar ya. Sebelum datangnya wabak COVID-19 ni sebenarnya kita dah diuji sebenarnya, masyarakat sedunia diuji sebenarnya sebab kalau kita tengok senarionya lebih 250 juta kanak-kanak di dunia tidak ke sekolah disebabkan pelbagai faktor, dan disebabkan itu ada kesan jangka panjangnya apabila 800 juta orang dewasa buta huruf, dan kesan buta huruf sangat-sangat besar kepada sesebuah negara, juga dunia seluruhnya. Yang pi sekolah pun Yati, ni yang tak pi sekolah yang tak pi sekolah 250 juta kanak-kanak di seluruh dunia yang tak ke sekolah, tak ada akses kepada pendidikan, menyebabkan kemudian bila dewasa menjadi buta huruf yang kita sebut 800 juta itu. Yang pi sekolah pun 380 juta atau 56% kanak-kanak sekolah rendah hadapi masalah untuk kemahiran asas membaca. Itu pi sekolah tu? Itu pi sekolah ya. Dan saya dah kongsikan sebelum ni ya, bagaimana saya percaya rakan-rakan pendengar kita pernahlah terima video, pernah tengok video bagaimana kanak-kanak Muslim ditunjukkan satu cardboard dengan perkataan alif lam lam ha pun tidak dapat mengenali ya maksud perkataan itu, tak boleh baca pun, tak boleh sebut, tak tahulah maksudnya, tak tahu maksudnya ya, tak tahu perkataan tu bunyinya adalah Allah. Ya, betul. Dan faktanya COVID-19 sebabkan gangguan pada sistem persekolahan dan sistem pembelajaran, dan dia akan beri kesan kepada 1.6 juta pelajar di 160 buah negara dan juga benua. Bukan sikit bukan masalah Malaysia saja, masalah di seluruh dunia. Dan juga yang Yati tanya tadi, siapa, golongan mana, kumpulan mana yang terjejas teruk? Pertama, kanak-kanak dan pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar dan kawasan yang dibelenggu kemiskinan. Itu yang pertama. Dan kita dapat lihat di Malaysia pun itulah isunya ya, selalu didedahkan di media-media sosial dan media-media lain. Dan juga kanak-kanak pelarian
Kanak-kanak tidak bernegara, nanti kita nak sebut sikit apa yang berlaku di Pusat Pembangunan Minda Insan Datu Sabah, apa yang berlaku di sana, dan kanak-kanak yang terpaksa tinggalkan tempat tinggal ataupun negara disebabkan perang, konflik dan sebagainya. Ini 4 kumpulan kanak-kanak yang terjejas begitu teruk disebabkan wabak yang sedang melanda. Walaupun kita lihat kanak-kanak lain juga terjejas ya, disebabkan tak boleh ke sekolah, tak boleh bersemuka ya. Ada kanak-kanak yang memang tak nak buat apa-apa disebabkan tak rasa pun sedang berada dalam alam persekolahan disebabkan perubahan yang berlaku. Allah. Maknanya banyak, memang betul kan, mencabar untuk sesi persekolahan Ya, sebenarnya. betul. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita nak tahu lagi tentang cabaran tinggi menggunung, sedangkan harapan pun lebih tinggi dari itu sebenarnya kan, harapan untuk tahun 2020 untuk anak-anak dan sebagainya. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini, meneruskan lagi pertemuan, menerusi perkongsian di Aspirasi. Kita ada syariah dan perundangan. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, waktu ini kita masih lagi bersama dengan Cik Wan Ruslidi Abdul Majid untuk bersama dengan rakan-rakan kita cerita tentang kelas online, hak dan tanggungjawab. Hari ini membicarakan tentang bagaimana sebenarnya bila kata tentang kelas online, cabaran-cabarannya, apa yang perlu dihadapi, apa yang sedang dihadapi. Jomlah sahabat-sahabat pendengar, ada ramai juga dah mula kongsikan pengalaman mereka belajar, cerita tentang macam mana anak-anak murid dan sebagainya. Ada kata tu anak murid gunakan line tu 2 minit je, lepas tu dia tak ada dah. Senyap je. Tak tahulah. Tak dapat dikesan. Tak tahulah. Tapi itu macam-macamnya kan, ragamnya. Jadi banyak sungguh kita dengar kisah pengorbanan guru-guru. Betul. Ibu bapa tak cerita lagi kan. Tadi Pian cerita, dia kata cikgu nak mengajar, punyalah ayah nak bantu ni kan, nak tolong settingkan kamera dengan kain plekat sahaja kan. Macam-macam lah cerita kan. Jadinya kita nak tahulah, cabaran tu tinggi menggunung. Mungkinlah macam mana nak memastikan anak-anak ni tetap bersungguh dalam belajar sebenarnya. Ya. Terima kasih Yati atas soalan yang sangat-sangat baik itu. Terjentik Yati, saya teringat macam-macam cerita bila Yati sebut tadi. Kalau ibu bapa ada ceritanya, ada guru ada cerita, 1001 cerita, yang begitu juga pelajar. Dan semua itu boleh kita jadikan sebagai suntikan semangat untuk kita sendiri yang berada dalam lapangan mungkin yang berbeza, tapi yang penting kita nak belajar sesuatu ialah mereka ni semua wira tak didendang, unsung heroes ya. Macam seorang guru yang viral kisah dia tak pandai pun dengan peralatan ataupun peranti digital ni, tapi minta anak dia ajar dia bagaimana nak gunakan Google Zoom dan Google Meet untuk dia tak nak kalah ni, supaya tak hilang minat anak-anak murid, nak menarik minat kan, dan cuba walaupun kalau nak ikut kira old timer lah Yati ya. Dan tunggu tak ada seorang pun ya anak muridnya yang join kelas, dan dia terus menunggu dan akhirnya anak dia lah yang masuk kelas tu untuk menghiburkan hati ayahnya. Meskipun viral kisahnya dan macam-macam yang diberikan komen, ada juga memberikan kata-kata semangat kepada guru berkenaan, dan kita tabik kepada guru berkenaan. Memanglah seorang guru ni selamanya guru, dia ada semangat wajah tu kekal dalam hati dia. Katanya walaupun ada anak murid dia yang tak join kelas disebabkan pergi bekerja. Anak dia kata pelik ya, pergi bekerja sedangkan nak SPM nak menduduki SPM. Dan saya tertarik dengan kata-kata komen balas dia kepada warga Twitter ya, sebab mereka memberikan kata-kata semangat kepada guru berkenaan. Kata dia minta doakan untuk anak-anak murid dia yang tak pergi kelas tu supaya akhirnya join juga kelas dan berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan diduduki. Masya Allah. Hebat ya. Itu semangat hati seorang guru. Hati seorang guru ya. Doanya memang lebih kepada anak-anak murid daripada ya, diri betul. sendiri. Tak kira lah banyak kerenah kan. Terlupalah, tertidurlah, ataupun sengaja tak pergi kelas, sengaja nak pergi kerja dan sebagainya. Apapun alasan yang diberikan, guru tetap guru. Dia akan sentiasa bersangka baik kepada anak murid dan minta supaya semua mendoakan. Ini hebat kisah seorang guru. Ada seorang guru lagi berbangsa Cina, Tiongha. Dia seorang yang
guru yang akan pencen dalam 6 atau 7 bulan nanti. Allahu Akbar. Sanggup Maknanya sempatlah. sempat menempuh. sempat Tempoh. menguji ketabahan ataupun daya kreativiti yang ada pada dirinya. Dia call anak dia, minta supaya anak dia ajar dia macam mana nak install benda-benda yang diperlukan untuk laptop dia, supaya dia dapat turut menggunakan teknologi digital ni untuk mengajar anak-anak murid. Dan anak dia kata tak boleh buat apa dah. Laptop ataupun komputer ibu ayah dia tu patut hantar kat museum je. Sanggup pula pinjam anak komputer ibu anak dia untuk install apa-apa yang diperlukan dan mengajar. Dan dia tak peduli pun sama ada anak-anak murid dia memberikan perhatian, sebab pada dia kejayaan anak-anak murid dia itu lebih penting daripada konsentrasi yang diberikan oleh mereka ketika mengikuti pengajian. Yaitu yang memberikan fokus, yang memberikan perhatian lah yang akan berjaya. Betul tak? Betul kan? Maknanya siapa yang betul-betul nak ada hatinya, untuk mendapatkan ilmu akan mencapai kejayaan. Dan ada juga saya percaya guru-guru pun ada bersama kita pagi ni ya. Guru sekolah yang bila anak murid tak muncul-muncul ya dalam kelas online, kelas dalam talian, bagi assignment, bagi kerja sekolah pun tak buat, akhirnya pergi cari kat rumah. Ya, betul. Tengok-tengok ada pun, bukannya tak ada peranti, ada peranti, ada gadget dan sebagainya, tapi takut tertinggal. Rupanya tidur sampai 12, 1 tengah hari. Bila ditanya kenapa abaikan semua ni, sebab katanya anggap bercuti panjang ya. Nampak kan ketabahan dan komitmen yang diberikan oleh guru-guru, sanggup pergi cari anak-anak murid berkenaan untuk pastikan mereka tidak keciciran, mereka tidak ketinggalan. Tabik pada semua guru-guru. Tabik pada semua guru-guru. Ya. Dan ada juga guru-guru di pedalaman, misalnya di Sarawak, di Sabah kan? ya. Mesti mereka lagi mencabar. Lagi mencabar. Bagi yang tak ada peranti, yang tak ada internet ya, tak ada alat dan tak ada internet, tak ada akses kepada internet, guru-guru ni terpaksa berjalan kaki antara 12 hingga 15 minit, ini paling dekat lah. Atau juga sehingga 2 jam. Terpaksa menaiki perahu, terpaksa melalui jalan laluan balak dan sebagainya untuk menghantar tugasan kepada anak-anak murid. Ini kisah-kisah guru yang banyak lagi sebenarnya ya. Kita kongsikan sedikit sahaja. Dan kita dapat lihat bagaimana bagi guru-guru yang boleh menggunakan macam-macam aplikasi, Google Meet-nya, Google Zoom, Zoom Cloud Meeting dan sebagainya, Google Classroom misalnya, sebagaimana yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Disebabkan aktifnya kita menggunakan aplikasi berkenaan, platform berkenaan, maka kalau kita lihat carian di berkaitan frasa berkenaan menyerlahkan bagaimana Malaysia menduduki tangga kedua. Mengatasi negara-negara maju, sebab aktifnya guru-guru ya, menunjukkan sebenarnya komitmen tinggi guru-guru untuk menggunakan platform apa sahaja yang boleh untuk memastikan anak-anak murid mereka dapat terus belajar. Ini tabiklah kepada para guru kita di Malaysia. Dan halangan, kalaupun ada halangan utama yang hadapi oleh pelajar, macam kita dah sebut tadi, mungkin peranti, mungkin akses kepada internet, guru-guru gunakan apa sahaja. Satu, kita tahu mereka sedar tentang amanah yang mereka pikul untuk membolehkan anak murid mereka terus belajar. Yang kedua, tak nak ketinggalan dan keciciran. Mereka tahu mungkin ada antara guru yang semangatnya supaya anak-anak murid ni tak merasakan bahawa mereka tu sedang berada di alam lain ketika mengalami situasi seperti ini sekarang. Mereka nak anak murid terus catch up dengan apa yang diajarkan, tak tertinggal sedikit pun, kerana mereka tahu sekiranya sekolah ataupun alam persekolahan bermula semula, banyak, walaupun dah cuba diajar sepanjang tempoh ni, banyak lagi yang perlu dikejar balik semula, diajar semula ya. Ini banyak guru-guru dedahkan, mereka ada azam seperti itu. Bila anak-anak kita kembali ke alam persekolahan, maksudnya
belajar sebagaimana biasa, Masuk ya, kelas secara fizikal. masuk kelas secara fizikal, bersemuka, ya. Bersemuka. Mereka akan cuba, ya, ajarkan semula. Ini semangat guru-guru yang Allah kita Akbar, terharunya. terharu sangat, ya. Jadi ibu bapa patut sahut. Saya percaya ramai ibu bapa yang seperti itu. Kita sebut tadi tentang guru-guru pensyarah pun begitu juga, ya. Saya dapat lihat anak saudara saya baru ni ikut kelas online. Bagaimana pensyarahnya begitu bersemangat sampai kelas memakai pakaian seumpama di dalam kelas walaupun berada di rumah. Belum pakai necktie je lagi. Sikit hari lagi mungkin pakai necktie, ya, supaya anak murid pun termotivasi, seperti memang betul-betul masuk dalam kelas. Ya, Allah benar-benar Akbar. berada dalam kelas. Dan ibu bapa kita lihat ada bapa yang ambil inisiatif untuk bina kemah yang Yati sebut tadi, ya. Masa kita berhenti rehat, ada bapa yang ambil inisiatif sebab anak dia capaian internet agak kurang, ya, pelajar atas bukit dulu teknologi baru perubatan ada. Universiti Melaya, ya. Dia buat kemah atas macam kawasan tinggi sikit dekat berdekatan dengan rumah, letak meja dan kerusi supaya anak dia dapat ikuti kelas walaupun ada waktunya capaian internet tu keluar dan masuk. Macam kanak-kanak tadilah tak tahu hilang ke mana. Tak dapat dikesan capaian internet juga begitu. Tapi yang penting kita lihat bagaimana ibu bapa menunjukkan, memberikan sokongan kepada anak-anak supaya mereka tak mudah putus asa dengan masalah yang dihadapi untuk mengikuti pembelajaran. Dan ada juga bagaimana guru sendiri yang berkongsi. Guru sendiri bercerita kepada wartawan, ada sebuah keluarga ni ada peranti, maknanya ada gadget, tapi masalah internet juga. Sekeluarga, ya, pergi ke kawasan kawasan yang agak tinggi untuk mendapat capaian internet, dan bila dapat minta anak download sebanyak mungkin tugas yang diberikan, dan sekeluarga itu tinggal di kawasan, bermalam di kawasan berdekatan, meminta anak menyiapkan tugasan dan pastikan anak serahkan tugasan semula. Disebabkan capaian internet baik di kawasan berkenaan. Bayangkan, ini contoh-contoh keluarga yang menunjukkan semangat yang tinggi, memberikan motivasi yang begitu besar kepada anak-anak pelajar, dan inilah yang kita harapkan. Sebab bila ibu bapa, guru-guru sendiri menunjukkan komitmen yang begitu tinggi, sudah pasti anak-anak kita juga begitu semangatnya. Dan bila kita sebut tentang anak-anak kita, saya teringat bagaimana ada sekumpulan pelajar, 8 orang kalau tak silap, di Ranau, Sabah, yang berusaha untuk mendapatkan capaian internet yang bagus, berada di atas sebuah jambatan. Tanpa mereka sedar, akhirnya jambatan itu runtuh disebab ramai berkumpul. Dan ada yang tercedera. Bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar berkenaan walaupun di pedalaman. Sukar untuk mendapatkan capaian internet. Dan mereka menunjukkan kesungguhan mereka, komitmen mereka untuk belajar. Jadi untuk anak-anak kita yang berada di bandar yang tak ada masalah apa-apa, cuma masalahnya mungkin dari sudut semangat, motivasi diri, disiplin, maka jadikanlah kisah-kisah yang kita kongsikan ini sebagai pembakar semangat untuk terus bersaing dengan diri sendiri, ya. Kalahkan hawa nafsu untuk terus belajar. Berikanlah balasan yang sebaiknya kepada para guru dan ibu bapa yang bersemangat untuk melihat anak-anak terus belajar, yang tidak ketinggalan ataupun keciciran. Sebab yang ruginya anak-anak itu sendiri. Betul. Dia anak-anak kemudian dia akan memberi implikasi pada ibu ayah juga, kan. Masya-Allah. Dan saya yakin percaya bila Cik Wan Rusli dedahkan satu persatu, kan, bila kita terbayang satu persatu, setiap orang mengeluarkan tenaga mereka, pengorbanan mereka, dan ini masanya untuk kita saling menghargai. Anak-anak walaupun sekecil mana, mereka telah menggunakan satu tenaga yang lebih daripada biasa. Sebab kalau biasa mereka hanya tumpukan perhatian pada pelajaran, cikgu mengajar di hadapan. Tapi kali ini mereka terpaksa tumpukan perhatian pada pelajaran yang mereka sebenarnya boleh je pergi mana-mana kalau mereka nak, tapi mereka tak, kekal duduk situ belajar juga, dengar juga cikgu cakap, kan. Walaupun tak menjawab. Sampai ada orang cakap, kata dulu kalau di dalam kelas cikgu cakap senyap semua, tapi bila dekat dalam secara online ni memang semua senyap. Sampai cikgu pula kata, siapa cakap lagi, siapa nak kena bagi idea, siapa dan sebagainya. Masya-Allah. Sampai berayu-rayu, untuk bercakap, masya-Allah. Tapi itu antara perkara yang kita kena pandang lah, ya, untuk kita saling menghargai. Dan cuma tadi bila dah sentuh tentang bagaimana guru, jasanya
banyak sangat. Jadi dan bersempena juga dengan Hari Kanak-kanak Sedunia ni, kita nak gabungkan jugalah. Kita nak ambil semangat tu. Sebenarnya macam mana sebenarnya bila kita berada di alam maya, belajar secara online ini, adab murid dengan gurunya bagaimana? Ibu ayah nak ajar anak untuk beradab dengan guru bagaimana sebenarnya? Bila kita dalam keadaan situasi begini, dalam kita nak belajar, kita akan dapatkan jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah. Ya Tuhan, sembuhkanlah jiwa-jiwa yang aku takut. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan combo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Terbitan Buku IKIM 2018 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan perkongsian kita menerusi syariah dan perundangan. Bersama dengan kita pada hari ini, kita tetamu di Konti IKIM. Kita bawakan Cik Wan Rusli Abdul Majid, Fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cerita tentang apa? Cerita tentang kelas online, hak dan tanggungjawab. Masya Allah, banyak cerita. Tapi itulah, banyak cerita, banyak juga cabarannya. Dan banyak cabaran itu jugalah yang mematangkan sebenarnya dia semua pihaklah, guru-guru, anak murid, ibu bapa sendiri, jiran-jiran pun sebenarnya membantu. Ada sahabat kita kata bila kata anak tak dapat nak pergi kelas kerana tak dapat join kelas kerana ada masalah talian, jiran bantu. Alhamdulillah. Tahniah kepada jiran yang sangat prihatin kan. Sesiapa yang memudahkan laluan untuk mendapatkan pendidikan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang bersekutu dalam kebaikan. Kan, masya-Allah. Dan kita ada juga kawan sahabat kita kan yang berjiran dengan guru. Bila dia akan tahu bila guru tu tengah buat kelas sebab
guru tu suara dia macam dalam kelas. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Hebatnya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. Cuma sekarang ni persoalan lah. Bila kita kata kita belajar dalam keadaan norma baru. Perkara yang baru. Sebelum ni kita tak pernah hadapi. Masuk tahun 2020, tiba-tiba kita belajar secara online kan. Jadi persoalan kat sini adalah persoalan tentang adab terhadap guru semasa kita, tak, sebab kata pembelajaran dia tak akan terpisah dengan adab kepada guru itu sendiri. Betul. Tak kira lah apa platform yang kita gunakan. Betul. Jadi macam mana boleh tak kita nak jelaskan peranan ibu bapa dan juga guru-guru untuk ingatkan pelajar tentang adab kepada guru ini sendiri. Ya, terima kasih Hati. Soalan yang sangat bagus. Kita kena sentiasa diingatkan tentang adab. Sekarang ni pun DJ Faiz ada sebut hari tu nak buat juga satu slot berkaitan dengan adab. Betul. Ni. Kita semua kena diingatkan tentang adab. Adab memberikan komen di alam cyber. Bagaimana jangan gunakan alam cyber untuk menyakiti orang lain. Itu kena ingatkan tentang adab. Kita diberikan nikmat, kena beradab dalam menggunakan nikmat. Termasuk adab kita kepada guru bila kita diberikan nikmat untuk mendapatkan pendidikan. Yang pertama, kita terus ingatkan anak-anak kita, sama ada kita ibu bapa, guru. Guru sendiri perlu sentiasa mengingatkan anak-anak murid sebelum memulakan pengajian, kelas online, kelas dalam talian, supaya sentiasa menjaga adab sepanjang mengikuti kelas ataupun pembelajaran. Hormati guru, sama seperti guru kita jumpa guru di kelas kita secara fizikal ketika bersemuka. Begitulah juga adab kita dengan guru-guru. Bila kita masuk ke kelas secara dalam talian ni, ada saranan supaya tak off kamera sepanjang masa sebab guru tak nampak kita. Penatlah guru tu bercakap seorang diri. Anak tengah bancuh air kuku. Ya, betul kan. Bolehlah mungkin kita off sekejap, mungkin kita pun perlu hilangkan rasa mengantuk dan sebagainya. Anak-anak itu mungkin boleh nak buat sesuatu, perlukan off sekejap. Bolehlah buat demikian, tapi janganlah sepanjang masa. Kasihanilah guru, kerana guru seorang diri berada di depan kamera tu, cuba bercakap. Kita sendiri masa saya on air pada bulan berapa dulu Yati menggunakan Skype dan sebagainya, memang ada rasa janggal dan sebagainya, tetapi disebabkan memikirkan untuk menyampaikan ilmu, kita gagahkan juga. Begitu jugalah guru saban minggu, saban minggu itulah ataupun saban hari itulah tugasan rutinnya. Dan masuk awal, masuk awal. Jangan biarkan guru menanti kita, biar kita yang menanti guru. Mungkin ada yang tertidur, itu dimaafkan. Tapi bila masuk, mohon maaf kepada guru dan pastikan penglibatan anda secara aktif. Tanya soalan. Bila guru tanya faham, ada soalan ke tak, jangan semua diam. Cakap faham pun dah boleh dah. Boleh kan? dah. Bagi respon sebagai adab kita kepada guru. Bila guru bertanya, berikan komen ataupun minta respon, segera. Jangan menanti-nanti. Tak apalah, ada seorang dah jawab, biarlah. Kemudianlah ataupun langsung tak jawab sebab dah ada wakil. Ada mak ayah kat belakang yang menjawabkan. Ya. Faham. Lepas tu geram. Jawablah. Kesian cikgu. Ini pengalaman peribadi Yati. Semua merasainya. Saya faham. Dan sentiasa hadir kelas online. Ingat, guru yang buat kelas online tu, kelas sejarah dalam talian, guru-guru, pensyarah, mereka bersusah payah untuk mengatasi segala halangan dari sudut perantinya, halangan dari sudut capaian internet dan sebagainya lah, macam-macam kos halangan. Pada masa juga, kos kepada perbelanjaan ya, talian betul. itu juga. Dan mereka juga ada perkara-perkara yang mungkin mengganggu mereka, menuntut mereka membahagikan fokus. Segala-galanya dikorbankan demi anak-anak murid. Dan anak-anak murid sudah pastilah bila guru-guru pensyarah menunjukkan semangat yang tinggi, mesti semangat anak-anak murid dan pelajar lebih lagi. Ini sebagai kita nak respon kepada tuntutan Al-Quran itu sendiri, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan bagi kebaikan yang diberikan kepada kita juga kebaikan? Malah Nabi ajar kita bila orang beri kebaikan kepada kita, berbudi bahasa kita balas tu dengan lebih baik. Ya, betul Yati. Dan hadapi segala cabaran yang ada sekarang yang Yati sebut sejak awal tadi. Banyak istimewanya tahun 2020, banyak cabarannya, banyaklah yang kita kutip sepanjang bulan Mac. Kita bermula Mac sampai sekarang ni banyak kita kutip. Kita membentuk semangat diri kita supaya kita tabah menghadapi setiap cabarannya. Dan kita kena ingat
anak-anak murid sekalian, ya, guru-guru juga ibu bapa, dalam mempelajari ilmu pengetahuan bukannya mudah, ya, laluannya bukan mudah. Memang laluannya yang kita kena tempuh sukar. Ini kita kena ingatkan anak-anak murid kita dan diri kita sendiri. Macam Al-Imam Syafi'i, dia berkelana ke serata tempat untuk cari guru, untuk cari ilmu. Bukan senang. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayati. Orang yang tak sanggup untuk merasai kepahitan ketika menuntut ilmu, walaupun seketika, walau sa'atan, tak sanggup. Dia akan menelan hinanya kejahilan sepanjang hayatnya. Sebab memang nak menuntut ilmu ni kena sakit, kena payah, kena tinggalkan itu, tinggalkan keseronokan, ya. Kena berbelanja, ya. Mengantuk pun kena ketuk-ketuk muka, ambil air pun tak hilang, minum pun tak hilang, ya. Laris tempat pun tak hilang, off camera sekejap, buat macam-macam aktiviti pun tak hilang. Itu semuanya cabaran. Ya, memang cabaran untuk kita menuntut ilmu. Sebab yang sedapnya ialah main game. Yang sedapnya menonton drama, tidur dan sebagainya lah, ya. Itu yang akan memberikan kita keseronokan. Sebab keseronokan itu cuma sementara. Tetapi untuk kita mendapat sesuatu yang akan menjadikan jiwa kita besar, kuat dan teguh, hidup selamanya, bukan mudah, ya. Kita kena berperang dengan nafsu kita sendiri untuk kita mencapai kejayaan itu. Dan perjuangan itu kita tahu mujahadah itu bukan mujahadah yang kecil-kecil, mujahadah yang sangat besar. Sebab mana Nabi SAW sebut kepada para sahabat, perjuangan yang lebih besar berbanding dengan peperangan fizikal, balik daripada peperangan Badar kalau tak silap, ialah perjuangan mengatasi hawa nafsu, ya. Itu yang lebih besar. Dan antara adab lain ialah berpakaian kemas dan kita tunjukkan kesediaan kita untuk kita ikuti kelas. Jangan tiba-tiba dengan muka tak mandi, rambut tak sikat baik. Ini bagi pelajar lelaki. Dan kalau perempuan serelum ni je telekung, ya, tak sempat cari tudung sebab dah terlena. Tengok start kan, kelas dah start. Dan jika nak keluar sekejap, tinggalkan mesej kepada guru dengan apa cara sekalipun. Boleh hantar mesej atau juga tinggalkan di ruang komen itu. Dan jangan left begitu saja. Okay, bye. Dengan begitu, ya. Jangan sesekali buat begitu. Kerana adab-adab ini perlu kita jaga, ya. Kalau kita nampak cikgu kita, ini disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imamul Ghazali sebut, kalau guru kita letih, jangan tanya banyak soalan. Kita nampak kan, kita nampak keletihan dah 2 jam, ya. Melainkan guru kita memang bersemangat nak kita tanya soalan. Gagahkanlah juga untuk bertanya soalan walaupun tak ada soalan, ya. Cuba create soalan untuk bertanya soalan supaya menjadikan kelas itu begitu hidup. Bernyawa, dan kebaikan itu akan datang kepada semua yang mengikuti kelas berkenaan, terutama guru yang sanggup mengorbankan segala-galanya untuk anak murid beliau. Dan saya nak tutup, Yati, masa pun dah mungkin kita boleh sambung minggu depannya. Banyak lagi yang belum kita bahaskan. Ajar anak-anak kita untuk bersyukur kerana anak-anak kita lebih beruntung daripada kanak-kanak. Misalnya kanak-kanak saya dapat hubungi kanak-kanak warga pelajar Pusat Pembangunan Mindai Insan Lahadatu Sabah. Mereka tak dapat ke sekolah disebabkan mereka tak ada dokumen. Mereka takut nak ke sekolah, takut ditangkap, ya. Dan yang dapat ke sekolah pun tak dapat membeli pelitup muka disebabkan kalau membeli pelitup muka, wang yang ada itu hanyalah untuk membeli makanan. Bayangkan. So ajar anak-anak kita untuk bersyukur sesuai dengan lagu yang awal tadi, Yati pasang, siarkan tadi. Dan saya nak tutup dengan kata-kata pesanan Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Katanya, anak merupakan amanah bagi kedua-dua ibu bapa. Hati mereka yang bersih itu ibarat permata yang berharga, begitu naif dan belum wujud sebarang corak yang boleh diukir menurut cara yang kita kendaki. Hati kanak-kanak yang bersih itu boleh didorong untuk cenderung kepada sesuatu perkara. Seandainya nilai-nilai kebaikan disemai dan diajar kepadanya, nescaya anak tersebut akan membesar dalam persekitaran yang diselubungi kebaikan, lalu berbahagialah dia di dunia dan di akhirat. Sementara ganjaran pahala yang dinikmatinya pasti dikongsi oleh kedua-dua ibu bapa dan setiap guru serta pendidiknya.
Sebaliknya, jika anak tersebut disemai jiwanya dengan nilai-nilai keburukan dan dibiarkan ia menjadi cuai serta leka, sebagaimana haiwan ternakan, pasti ia akhirnya menderita dan binasa, maka dosa bagi apa yang berlaku ini pastinya ditanggung oleh penjaga dan walinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukannya kecil-kecil punya tanggungjawab. Ya. Dia bukannya sekecil-kecil punya hak yang kita kena dituntut untuk kita lunaskan. Masya Allah. Jadi semua kita, apa juga platform, ilmu itu kena disampaikan. Apa juga platform, ilmu itu perlu sampai kepada yang perlu, kepada ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semua, Allah kurniakan hati yang terang. Ya. Ibu ayah semua hatinya lapang, sejuk, memandang anak-anak dan juga memberikan ketenangan hati juga untuk guru-guru yang ikhlas ini. Yang mendidik tanpa pernah rasa sukar kan. Macam mana sukar pun masih lagi nak mendidik tu. Masya Allah. Moga-moga Allah memberkati semua para guru. Moga-moga tahun 2020 ini memberikan kenangan yang baik untuk semua. Dan berlalu pergi COVID ni, nanti masuk sekolah balik semula. Ini antara perkara yang kita boleh kenang pada masa akan datang, insyaAllah. Ya, betul. Terima kasih banyak pada Cik Wan Rosidi untuk perkongsian pada hari ini tentang kelas online, hak dan tanggungjawab. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi untuk perkongsian ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saat yang